Selamat datang Ibu Bapa Penjaga Murid-Murid tahun 1 sesi 2022. Program transisi tahun 1 2.0 PTTS 2.0. Profil SK Taman Wana. Sekolah merupakan sekolah harian biasa dengan kod BBA 4014. Nombor telefon 0392849270. Grade sekolah adalah A, sesi persekolahan, sesi pagi dan sesi petang. Guru besar Puan Roslinda binti Khamis. Pentadbir 4 orang penolong kanan. Guru akademik seramai 94 orang. Staf sokongan 8 orang. Enrollment keseluruhan murid 1590 orang murid. Jumlah kelas 45 arus perdana dan 4 prasekolah. Falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, berpengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera itu adalah visi sekolah melestarikan sistem pendidikan berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara adalah misi sekolah. Berilmu, berdisiplin, berbakti, moto sekolah. Dengan slogan sekolah, S, seimbang akademik dan kesukanan. K, kejayaan dalam setiap penyertaan. T, tanggungjawab murid, guru dan ibu bapa digabungkan. N, nama SK Taman Wana cemerlang berterusan. Lagu sekolah seperti yang tertera di muka surat 4, helaian 4 ini. Senarai pentadbir SK Taman Wana, Puan Roslinda binti Khamis, Guru Besar SK Taman Wana. Puan Kuno Azrahan binti Muhammad Yusof, GPK Pentadbiran. Puan Natasha Cik Razanan, GPK Hal Ehwal Murid. Puan Halimatul Saadia binti Haji Johari, GPK Co-Curriculum. Puan Safia binti Daud, GPK Petang. Barisan-barisan guru kelas tahun 1 sesi 2022. Puan Nur Ashikin binti Mahasan, penolong GPK Petang. Muhammad Muhaimin bin Abdullah, guru disiplin petang. Mumtaz Atira binti Syahbaga, penyelenggaraan tahun 1. Dan Mumtaz Atira binti Syahbaga adalah guru kelas 1 Tarikh. Chong Suli 1 Jurah. Noriza binti Hussein 1 Bumi. Amalina Munirah binti Zabidi 1 Marik. Nurul Fatihah binti Ismail 1 Mustari. Li Zimping 1 Zuhal. Nozila binti Ali 1 Uranus dan Roslina binti Abdullah 1 Neptune. Ini adalah merupakan pelan sekolah SK Taman Wana seperti tertera di helaian 7. Info berkaitan program transisi. Bahagian pembangunan PBK telah membuat ketetapan berikut. Murid tahun 1 sesi 2022 di seluruh Malaysia akan menjalani proses program orientasi transisi selama 4 minggu. Rasional setelah mengambil kira murid prasekolah telah mengikuti pembelajaran selama 2 bulan pada tahun 2022. Kandungan modul transisi 70% menggunakan kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK, 30% menggunakan kurikulum standard sekolah rendah KSSR. Minggu transisi fasa penyesuaian 21 Mac hingga 1 April 2022 selama 2 minggu. Minggu transisi fasa kesediaan 4 hingga 15 April 2022 selama 2 minggu. Dan murid tahun 1 sesi 2022 akan mula belajar pada 18 April 2022. Program transisi tahun 1 2.0 PTTTS 2.0. Pelaksanaan PTTS 2.0 mulai kalender akademik 2022-2023
PTTS 2.0 dilaksanakan selama 4 minggu bagi murid tahun 1 mulai minggu pertama persekolahan. Objektif PTTS disediakan bertujuan membantu murid menghadapi perubahan daripada pendidikan di rumah atau tadika kepada pendidikan formal di tahun 1. Membantu murid menyesuaikan diri dan membina keyakinan diri mereka dalam pembelajaran seterusnya, memberi penekanan dalam aspek sosio-emosi, kognitif dan jasmani yang merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai, membina hubungan antara murid dengan rakan sebaya dan guru, membantu murid menguruskan diri sendiri, meningkatkan keyakinan murid dan membentuk sikap positif dalam interaksi sosial serta persediaan untuk pembelajaran seterusnya. Fasa 1, fasa penyesuaian 21 Mac hingga 1 April 2022. Dilaksanakan selama 2 minggu mengikut peruntukan waktu sehari yang telah ditetapkan, merangkumi aktiviti sesuai, kenal, aktiviti fizikal, aktiviti rutin, aktiviti pembelajaran, perbualan awal dan rehat. Melaksanakan pelbagai kaedah pentaksiran bilik darjah iaitu PBD menggunakan item dalam senarai semak kesediaan murid lampiran seperti lampiran A. Fasa 2, fasa kesediaan iaitu 4 hingga 15 April 2022 dilaksanakan selama 2 minggu mengikut jadual waktu tahun 1. Melaksanakan pelbagai kaedah pentaksiran bilik darjah PBD menggunakan item dalam senarai semak kesediaan murid seperti lampiran A. Merancang pengajaran dan pembelajaran PDP terbeza berdasarkan tahap kesediaan murid. Merujuk tema seperti dalam kit PTTS 2.0. Pemilihan tema adalah mengikut minat, latar belakang dan persekitaran murid. Aktiviti yang bersesuaian boleh dirancang dengan tahap kesediaan murid dan kreativiti guru, memastikan murid menguasai pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperlukan untuk pembelajaran seterusnya. Persediaan sebelum PTTS 2.0 iaitu perancangan, pengurusan, penyediaan jadual waktu, kenal pasti guru, taklimat kepada warga sekolah, makluman kepada PIBG. Persediaan persekitaran, lokasi, perabot, keceriaan, keselamatan. Ini adalah tindakan daripada pentadbir dan guru serta AJK PIBG. Penyelarasan dengan guru yang terlibat adalah melaksanakan modul orientasi dan modul PDP, pentaksiran BBM, susun atau kelas prasekolah dan senarai semak. Kesediaan murid untuk ibu bapa dan penjaga. Ini adalah tindakan pentadbir, panitia mata pelajaran dan guru. Taklimat ibu bapa penjaga, pengisian taklimat, penyediaan bahan taklimat, tindakan pentadbir dan guru. Kesediaan murid, kesediaan mental, sosial, emosi dan fizikal, kesediaan pembelajaran, kelengkapan pembelajaran seperti alat tulis, buku dan pakaian adalah tindakan ibu bapa penjaga dan waris. Fasa penyesuaian penggunaan modul orientasi, contoh pelaksanaan seperti tertera di helaian 13 di mana dapat dilihat di sini secara catat alinnya. Fasa kesediaan pelaksanaan modul PDP, diri saya, dunia di sekeliling saya, ekonomi dan kewangan, masyarakat, alam sekitar. Itu adalah contoh tema di mana keselamatan, sains dan teknologi, kesenian dan kebudayaan, sukan dan permainan, kesihatan yang terdapat dalam fasa kesediaan pelaksanaan modul PDP. Penggunaan buku, murid akan menggunakan buku teks dan buku aktiviti pada 18 April iaitu selepas fasa program transisi berakhir. Sepanjang minggu transisi, murid hanya membawa alat tulis, pensel, warna dan modul transisi sahaja. Pentaksiran. Pentaksiran berasaskan sekolah PBS di mana dapat dilihat di dalam catat alin ini juga, di mana ia adalah dilaksanakan di dalam kelas dan melalui guru-guru subjek yang dapat di dalam kelas anak-anak sekalian. Kenapa peperiksaan pertengahan akhir tahun dimasukkan? Ia adalah satu, konsep pembelajaran berorientasikan perkembangan murid. 2, menyemai nilai-nilai murid berbentuk rutin harian. 3, pembangunan dan pembentukan karakter murid
dan 4 pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna. Pelaksanaan pentadsiran bilik darjah di mana kemahiran membaca, menulis, mengira, menakul, mengamalkan nilai rutin harian seperti terdapat tertera di dalam Carta Pelaksanaan Pentadsiran Bilik Darjah Tahap 1. Pentadsiran bilik darjah PBD di mana bermula daripada kuis, permainan, main peranan, bercerita, projek mudah. Ini adalah contoh-contoh pentadsiran yang berlaku menerusi 5 aktiviti dalam PBD. Pentadsiran bilik darjah berbentuk formatif untuk pembelajaran dan juga sebagai pembelajaran. Sumatif tentang pembelajaran. Boleh dilihat di helaian 21. PBD bersifat formatif, dia mengutamakan kemajuan setiap murid, membantu guru membuat diagnostik, di mana dia menggalakkan pemikiran ingin tahu, inkuisitif, kritis dan kreatif, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran, menerapkan nilai ketuhanan, nilai murni, estetika, patriotisme, mengesan pengembangan murid secara menyeluruh, merancang dan mengubah suai kaedah pengajarannya, mengetahui kebesaran pengajarannya, mengambil tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Di sini terdapat carta tahap penguasaan PPD dan tafsiran, boleh dilihat dan diteliti dengan sebetulnya di helaian 23 ini. Panduan kurikulum dan hal ehwal murid. Waktu persekolahan jadual waktu tahun 1, hari Isnin hingga Khamis. Saya ulang ya. Hari Isnin hingga Khamis, kelas bermula 1.20 petang, rehat pada 3.20 petang hingga 3.40 petang dan balik pada 6.10 petang. Kecuali hari Jumaat, bermula kelas 2.20 petang, rehat 3.20 petang hingga 3.40 petang, balik 6.10 petang. Kurikulum standard sekolah rendah KSSR, mata pelajaran yang ditawarkan adalah bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, matematik, sains, pendidikan Islam, pendidikan moral, pendidikan jasmani, pendidikan kesihatan, pendidikan seni visual, pendidikan muzik dan bahasa Arab. Tata cara tindakan terhadap murid tidak hadir ke sekolah. Pertama, surat amaran pertama. Amaran kedua, amaran terakhir, buat sekolah jumlah hari 3 hari. Itu adalah tata cara tindakannya. Untuk yang kedua, tidak hadir berturut-turut pada hari ketiga, 7 hari selepas amaran pertama, 7 hari selepas amaran kedua, 14 hari selepas amaran terakhir dan 31 hari. Tidak hadir berselang-seli pada hari ke-10, 10 hari selepas amaran pertama, 20 hari selepas amaran kedua, 20 hari selepas amaran terakhir, 60 hari bukan berturut-turut, di mana kami merujuk kepada SPI bilangan 868, tata tertib di sekolah-sekolah, SPI bilangan 688 dan S9/68 pengantungan pelajar. Peranan dan tindakan ibu bapa menjaga, di mana ibu bapa menjaga bolehlah membaca di dalam helaian 28 ini yang tertera 6 peranan dan tindakan ibu bapa yang jelas di sini kami terangkan. Makluman, perbelanjaan murid pastikan anak-anak dibelanja dengan secukupnya. Kedai buku dan kantin pastikan pembelian yang perlu di kedai buku. Ajar anak-anak proses jual beli semasa di kantin untuk mendapatkan wang baki. Disiplin, sentiasa patuh dan peraturan sekolah. Salah laku disiplin boleh diambil tindakan. Keselamatan, sentiasa ingatkan anak-anak. Mohon anak-anak ingat nombor yang boleh dihubungi ketika berlakunya kecemasan. Skim pinjaman buku teks. Balut buku teks tersebut dengan kemas menggunakan plastik lusina. Isi maklumat dalam buku teks pada ruangan yang disediakan. Jaga fizikal buku teks dengan baik. Bawa buku teks mengikut ketetapan jadual waktu pembelajaran. Ganti semula jika buku itu dihilangkan. Etika pakaian dan kekemasan diri.
Tertakluk kepada garis panduan tata cara pakaian seragam sekolah, boleh dilihat seperti di helaian 31 ini. Ini adalah garis panduan tata cara pakaian seragam sekolah bagi anak murid perempuan. Ini adalah garis panduan pakaian sekolah. Ini adalah garis panduan pemakaian lencana dan tanda nama sekolah. Garis panduan rambut bagi murid. Terima kasih, sekian. Terima kasih kerana menonton persembahan ini di mana slide ini disediakan oleh Mumtaz Atira binti Syahbaga, penyelaras tahun 1 2022.